Seterusnya, sikit lagi. Kita nak berhenti dah ni. 10.45, 9.45. Kita akan berhenti. Nabi dan Aisyah berkongsi buruh gigi. Oh, ni lagi susah lah nak buat. Rasa, tak tahulah rasa pikat mana lawyer, pikat tinggi ke pikat rendah. Okey, ini hadis Aisyah. Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi Allah apabila hendak bersiwak, baginda akan berikan kayu siwak kepadaku dahulu untuk aku bersihkan, maka aku gunakan terlebih dahulu untuk bersiwak. Kemudian aku mencucinya dan dikembalikan kepada baginda semula. Tengok, Nabi dia nak guna kayu siwak yang baru lah ni. Nabi akan beri ke Aisyah dulu untuk diguna siwak. Lepas tu Aisyah bersihkan, kemudian Nabi akan gunakan kayu siwak yang sama. Jadi kalaulah kita tinggal buruh gigi kan, terpaksa bolehlah kosi kau deh. Tapi masa kosi tu niat apa? Ikut sunnah Nabi. Rupanya Nabi berkongsi buruh gigi. Siapa sini wak memang daripada awal kahwin sampai sekarang dia kosi buruh gigi? Siapa? Ustazah, janganlah Ustazah, bayang pun tak boleh. So kena buat betul-betul. Sebab kalau dia sengih, saya nampak gigi dia tu kuning, garak. Jadi tak boleh Ustazah, tak boleh, tak lalu makan. Sebab apa? Kita tak macam Nabi, kita tak macam isteri Nabi yang sangat jaga kebersihan gigi. Bau mulut, gigi bersih, comel molek. Jadi tak pelik suami isteri saling berkongsi buruh gigi. Jadi insya-Allah malam ni kita bukan nak suka-suka cerita ni, bukan. Sebab ini bulan Maulidur Rasul ni, bulan Rabiul Awal ni. Hari ni saya rasa 6 Rabiul Awal ke 5. 5 ke 6 Rabiul Awal. Jadi kalaulah kita rasa boleh buat lah, kalau sanggup lah, kita buat bukanlah sebab apa? Mengikut sunnah Nabi. Tak boleh buat, jangan paksa. Kan lepas buruh gigi tiba-tiba wet. Allahu Akbar. Tapi wallahu alam, kalau saya lah boleh kosi, wallahu alam. Kalau terpaksa, tiba-tiba ada tambahan, tinggal buruh gigi ke rana ke kan. Jadi sebelum nak berkongsi buruh gigi, jaga dulu kebersihan gigi. Masya Allah, Nabi gosok gigi sebelum jumpa isteri. Daripada Miqdam bin Syurai, daripada ayahnya, ayah pernah berkata kepada Aisyah apa yang Nabi lakukan terlebih dahulu ketika hendak masuk ke rumahnya. Beliau menjawab bersiwak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya Aisyah meminta Nabi cadangan kunyah, cadangan gelarat. Kita kan dah terlambat walaupun dah tua, nikah 30 lebih dah nikah. Maksud saya dah 30 tahun dah nikah, 40 tahun dah nikah. Boleh je malam ni tanya. Panggil apa dah tahu, ayah ya, kita nak tanya. Ayah ya suka sebenarnya kita panggil benda. Tiba-tiba suami kita pun untuk kali pertamanya, sebenarnya kita arak dari dulu pergi panggil kita abang. Suka makcik. Makcik panggil lelaki benda, makcik suka sangat tu. Contohlah, sebab kita dengar bila orang panggil abang rasa macam sedapnya lah. Kalau orang panggil abang rasa muda sama. Sebab abang ni kan macam muda, betul tak? Ya ke awak suka saya panggil abang? Dah boleh lah, kita berlatih lah start esok. Dah awak suka panggil benda pula, kita suka panggil ayang. Dah tu awak kokok lah pula, kita panggil ayang. Kokok. Kan kita kan ayang ikan, betul tak? Terpulanglah. Tapi sebenarnya kalau kita ni Nabi dengan isteri memang saling bertanya. Kalau Aisyah dia suka dipanggil gelaran apa? Humairah contohnya. Dan Nabi ada panggil juga Aisyah Ummu Abdillah, mak kepada Abdillah. Abdillah ni siapa? Anak saudara, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Sebab Aisyah pernah tanya, wahai Rasulullah, semua isteri awak ada gelaran kecuali saya seorang je. Rasulullah pun bersabda, pakailah gelaran dengan nama anak saudara awak Abdullah. Jadi sejak itu beliau dipanggil Ummu Abdullah. Jadi itu perbincangan suami isteri. Masya Allah. Jadi belum terlambat selagi kita ni hidup lagi lah, dak mati, jadi boleh je. Dak tahu pula awak suka panggil abang, dah kita panggil abang lah esok. Nak sebut abang tu abang, dak dijadi ayahmu. Senang sikit. Okey, subhanallah. Ni, nak habis dah ni. Ustazah kata nak habis, sambung lagi.
Aisyah memakaikan wangian. Biarkan pasangan sikat rambut. Isteri perhatian tabiat Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Tengok Urwah pernah ditanya, adakah wanita yang sedang haid? Okey, sekian-sekian. Lalu Urwah menjawab, okey, Aisyah pernah memberitahuku bahawa dulu beliau menyikat rambut Nabi sedangkan dia dalam haid. Ketika Rasulullah berada di bahagian tepi masjid, baginda mengulurkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam biliknya. Lalu beliau menyikat rambut baginda meskipun beliau sedang haid. Kan rumah Rasulullah duduk sekitar Masjid Nabawi. Jadi ketika ni Aisyah sedang haid duduk dalam rumah. Jadi Nabi ni dia nak bermanja dengan isteri ni, Nabi panggil Aisyah dan hulur kepala melalui tingkap. Lalu Aisyah pun sikat rambut Nabi. Saya nak tanya, Nabi boleh tak sikat sendiri? Boleh. Tetapi Nabi nak tunjukkan satu amalan yang boleh merapatkan hubungan suami isteri, iaitu biarkan pasangan sikat rambut. Dan kita tak payahlah nak hulur kot tikar. Faham tak? Tak payah tiba-tiba keluar ke rumah. Mak ya ni kepala kita ni. Sebab Nabi masa tu duduk dalam masjid dan Aisyah ni sedang haid. Jadi hulur kepala tu sebab Aisyah tak boleh keluar daripada rumah. Sebab bila keluar dari rumah masuk masjid lah tu. Sedangkan sedang haid. Jadi Nabi nak kekalkan hubungan ni, kemesraan ni, Nabi hulur kepala. Lalu Aisyah pun sikat rambut. Saya nak tanya sini, siapa pernah sikat rambut suami dia? Angkat tangan. Okey. Ni suami pula orang lelaki, siapa pernah sikat rambut isteri dia? Angkat kaki. Pernah? Subhanallah. Pernah sikat rambut isteri? Ustaz? Suka tu, kalau suka gitu tak pernah. Subhanallah. Malam ni sebelum tidur buat sekali. Ketar gegar kerana petangan buat sekali. Ketar nak sikat, dah biasa buat. Padahal itu sunnah Nabi. Nabi sikat rambut isteri, isteri sikat rambut suami. Dan ada wak kata ustazah, botak dah kepala tu lelaki nak sikat kerana. Dah baru dengar hadis tu, rambut pun dah berapa ada dah. Kita kan bila sikat rambut isteri tu kan, sikat bang apa senyap tupah tu. Banyaknya ubang kepala awak. Kalau ikutkan ubang ni dah lama dah awak nak mati ni. Cakap pasal mati kan bagus. Awak 2 kali ganda lagi cepat mati bang. Sebab ubang penuh dah. Saya ada lagi tang sikit-sikit. Sebenarnya tak yalah, tak cakap gitu pun tak apa, terpulang. Balik malam ni ambil sikat. Bang, nak tidur dah ke ayahmu? Lah, buat benda lagi malam-malam lewat Ustazah Asmat dah lah ceramah panjang. Je tak. Ambil sikat-sikat sikit. Dah buat apa pula ni? Boleh pahala kita buat sunnah Nabi. Mula-mula rasa macam tak biasa. Lama-lama pagi-pagi tu mari dekat olah kepala. Sikat. Romantik tak? Romantik. Nabi buat. Boleh pahala tak? Mesti boleh pahala. Sebab tu sunnah Nabi. Allahu Akbar. Susah ke rasa boleh buat? Boleh buat tak rasa? Apa payah dengan anak anggur? Boleh buat tak? Biarlah kecil hati ke rasa macam tak suka, nak tengok muka pun tak suka. Mana tahu dengan sikat rambut tiba-tiba bercantum balik cinta kasih sayang. Rupanya sebab apa kita selama ni tinggalkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Kita tak cuba buat sunnah Nabi, sebab itu kita dah makin jauh, makin kurang mesra. Nabi dengan isteri walaupun dah di usia tua memang masih lagi berkasih sayang, mesra dan sebagainya.